Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah, nikmat kesyukuran ya Allah beri dengan panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan. Kita dapat juga berjumpa dalam malam puaka edisi dah tak ada dah raya, edisi biasalah. Dah lah tu geng puaka. Dah sebulan dah beraya. Jadi pada malam ni, dalam malam puaka, Zaf nak berkongsi dengan korang 2 ke 3, kemungkinan 4 atau 5 kisah berkenaan jenazah. Kalau tak jenazah pun, dia ada kena-mengena dengan satu hantu ni, seakan-akan jenazah. Ada orang panggil gula-gula, ada orang panggil hantu bungkuih kalau korang pergi kat Kedah sana tu. Dan tak terlepas juga dengan nama gelaran yang teramat popular, pocong. So kalau korang dah bersedia nak dengar keseraman level pisang pada malam ni, sediakan kopi dan juga relax santai mendengar kisah seram dalam malam puaka, guys. Let's go. Seperti kisah yang sebelum ni, Zaf dah berkongsi dengan korang drama bersiri Siapa Yang Nak Berkawan Dengan Sherry. Sampai 3 episod. Walaupun ada lah setengah geng puaka tu nak episod keempat lah Zaf. Beragak lah. Dah lah tu. Sherry tu pun dah aman dah hidup dia. So kepada geng puaka yang support, yang layan kisah tu, yang terhibur, yang kasih komen-komen positif, Zaf, memang best lah kisah Sherry tu. Banyak betul pengajaran, banyak betul iktibar yang saya boleh serapkan dalam kehidupan seharian saya. Alhamdulillah, ambil lah pengajaran. Sebab segala kisah seram yang Zaf sampaikan, pengajaran tu yang paling penting. Jadi pada malam ni, bukan episod bersiri, kita rehat sekejap. Tetapi aku nak vote lah. Ada tak geng puaka, korang minat cerita pendek-pendek ke? Korang minat drama bersiri sampai 4-5 episod macam telenovela semua tu? Korang tinggalkan komen dekat bawah ataupun tengah live ni. Korang komen lah kat tepi ni. So pada malam ni, sementara kita lepak santai-santai sambil layan kopi, ada yang terbongkang, tutup sikit kain pelikat tu. Alamak, nampak lah duduk terkangkang macam tu, seram lah pula. So malam ni aku nak berkongsi dengan korang kisah pertama berkenaan jenazah. Kejadian ni berlaku kepada Farhan. Sewaktu dia umur 17 tahun lah. Dan lokasi dia tak beritahu aku lokasi kat mana. Tetapi kisah dia ni menarik untuk aku berkongsi dengan korang semua. Kejadian yang berlaku sewaktu Farhan ni umur 17 tahun. Dia tinggal bersama keluarga dia. Yalah, masih sekolah lagi kan. Power betul kalau dah menyewa sendiri. So 17 tahun adalah satu hari. Sebelum satu hari tu aku kena bagi tahu korang. Dia ada kedua mak bapak dia kan, belum meninggal lagi. Dan Farhan ni dia ada seorang adik perempuan. Yang tak jauh beza pun. Waktu dia 17, adik perempuan dia baru form 3, umur 15 tahun, nama Diana. Nak dijadikan cerita, Farhan ni pun adalah satu hari ni dia pulang daripada sekolah dia. Dia sekolah pagi, so habis dah pukul 1.30 hingga 2 petang macam tu. Dia sampai rumah dalam pukul 2.30. Bila masuk dalam rumah je, dia nampak mak dia ni tengah on the phone, tengah berborak dengan seseorang. Tapi pada masa tu dia tak tahu siapalah. So dia pun pergilah ke dalam bilik dia, dia mandi apa semua, salin baju, dan dia pun nak lepak kat ruang tamu. Jadi waktu dia dah mandi apa semua, dia pergi kat ruang tamu, dia nampak mak dia ni tengah duduk kat ruang tamu tu. Tapi muka mak dia sugul je, masam je, macam sedih lah. Jadi sebagai seorang anak lelaki kan, sebagai seorang anak yang prihatin, tengok mak tengah bersedih macam tu, tak tahu pula punca. So Farhan ni pun ringanlahkan mulut dia. Tetapi dia bukan tanya mak dia. Dia tanya adik perempuan dia, Diana ni. Diana, mak tu apa hal? Kau buat mak Mak okey ke? Apa yang mak macam sedih je tu? So Diana ni pun mengangkatlah bahu dia. Diana pun tak tahu bang. Abang tanyalah mak. Manalah Diana tahu, Diana tak buat apa pun. So Farhan ni, alamak, ada adik perempuan pun tak boleh harap lah engkau ni. Sepatutnya engkau ni bila dah nampak mak sedih, pergilah dekat mak. Marah tu, tegas Farhan ni.
Jadi disebabkan adik tak boleh harap, adik tak tahu, bapak pula tak ada, bapak dia tengah pergi bekerja. So dia pun slow-slow lah duduk kat sebelah mak dia. Dia pun tanyalah mak dia, ibu okey ke bu? Ibu, kenapa Farhan tengok muka ibu sedih? Lalu mak dia pun tak lengah masa, mak Farhan ni terus mengarahkan Farhan dan juga Diana ni, nantilah kita borak. Korang dua ni pergi, siap cepat, ikut mak. Siap cepat. Farhan, kau pakai baju Melayu, Diana kau pakai baju kurung, siap cepat, kita nak pergi rumah atuk. So Farhan ni, apa nak pergi rumah atuk pula? Tetapi dia tak nak banyak tanya kan. Mak dia yang tak pernah garang, tiba-tiba garang. Farhan ni pun ajaklah adik dia bersiap. Dan selepas bersiap tu, diorang pun follow je lah, ikut je lah mak dia nak pergi mana. Diorang pun naik kereta dan pergilah ke rumah atuk diorang yang tak berjauhan pun, duduk dalam 10 minit ke 15 minit je memandu kereta untuk sampai ke rumah atuk diorang ni. Dan sebaik saja sampai ke rumah atuk diorang, barulah si Farhan dan juga Diana ni tahu apa yang sedang berlaku. Kenapa mak dia ni sedih? Sebab bila sampai rumah atuk dia, dia nampak di pekarangan rumah tu dah banyak kereta dah. Sepupu, saudara mara semua datang ke rumah atuk dia. Jadi waktu nak masuk ke dalam rumah tu, Farhan ni jumpa lagi seorang sepupu yang dia agak rapat belah mak dia ni. Farhan tanyalah, Jamil, apa semua datang ni? Apa yang kau datang rumah atuk ni? Dan Jamil pun cakap lah, kau ni tak tahu ke Farhan? Atuk meninggal lah. Jadi bila Farhan dapat tahu, ya Allah, atuk dia rupanya dah tak ada. Walaupun Farhan ni tak adalah rapat sangat dengan atuk dia, tapi ada satu perasaan sedih. Dia rasa sedih sangat. Lagi-lagi pula, sedih tu bercampur penyesalan. Baru minggu lepas, mak aku suruh aku hantar makanan kat rumah atuk aku. Sebab atuk aku tak berapa nak sihat. Tapi aku malas. Farhan ni dia suka main game. Pada masa tersebut, dia cakap kat mak dia, malas lah mak, suruh adik lah. Asyik-asyik Farhan je kena pergi rumah atuk. Tak nak lah mak, dah lah jauh, penat lah nak kayuh basikal. Punyalah pemalas si Farhan ni. So nak tak nak, mak dia pun suruh lah anak perempuan dia, Diana ni, kau pergilah rumah atuk kau. Kesian atuk kau tu, dia dah lah tak sihat, kau pergi hantar makanan ni. Tutup sedar-sedar, minggu berikutnya, hari tersebut atuk dia meninggal dunia. So menyesal tak sudahlah si Farhan ni. Jadi sewaktu semua orang tengah sibuk menguruskan jenazah, saudara mara semua tengah sibuk memandikan jenazah dekat bawah rumah apa semua, dan alhamdulillah pengurusan memandikan jenazah, lepas tu pergi ke kubur untuk ke bumi, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan sementara orang tengah uruskan jenazah tu, Farhan ni betapa tak gunanya aku boleh cakap. Semua orang yang ada kat rumah tu, saudara mara, pakcik, makcik, sepupu-sepupu dia, semua tengah bersedih, tolong apa yang boleh. Termasuk Diana, adik si Farhan ni pun tolong. Tapi Farhan ni boleh duduk je dekat dalam rumah tu, lepas tu duk fikir, bukan fikir pasal atuk dia, tetapi fikir, alamak, bosan lah pula kalau aku boleh balik rumah main game ke kan. Dah lah selalunya petang-petang ni, alah, penat lah, baru balik sekolah nak kena urus atuk bagai. Dia boleh fikir macam tu, tak ada sedikit pun rasa bersalah, tak ada sedikit pun rasa nak tolong tengokkan atuk dia, tolong kapankan ke, tolong mandikan ke. Memang tak ada. Dia fikir nak balik, nak main game je. So lepas dah uruskan semua tu, macam biasalah, pada malam tersebut dekat rumah atuk Farhan ni adalah kenduri tahlil sedikit. So saudara mara yang datang, termasuklah jiran-jiran tetangga yang kenal atuk si Farhan ni, datang ke rumah atuk si Farhan dan mulalah bacalah tahlil. Baca Yasin, sedekahkan Al-Fatihah. Lepas tu adalah sedikit jamuan-jamuan ringan. Jadi malam tu memang mak Farhan ni cakap yang diorang takkan balik. Malam ni kita tidur je rumah atuk. Sebab mak banyak lagi benda nak urus ni. So bila macam tu, Farhan ni dia jadi angin lah. Apa yang nak tidur rumah atuk pula? Alah, atuk dah ke bumi, kita balik je lah. Tetapi bapak Farhan ni terus marah. Engkau ni jangan biadab Mak kau tu tengah sedih tu, bapak dia meninggal. Atuk kau tu, kau jangan nak balik-balik. Duduk je rumah ni. Alah, bukan selalu pun kau datang rumah atuk. Asyik main game je 24 jam. So Farhan ni pun monyok lah muka dia, kurang ajar betul. Jadi Farhan pun berlarilah masuk dalam bilik dan dia pun capai telefon bimbit dia. Dia pun teks siapa? Umur 17 tahun pun dah reti dah nak cinta-cinta monyet. Geli aku. Farhan ni dia teks girlfriend dia. Sayang, I tengah panas ni. Girlfriend pula jenis Melayan. Kenapa B? Kenapa you panas? Yelah, I penat-penat. Alah, mak I lah, atuk I pun meninggal tadi. So ni
ni. Dia mesej punya mesej, girlfriend pula hasut. Alamak, mak you tak faham you lah apa semua. Jadi dalam sedar tak sedar, Farhan ni boleh tertidur dalam bilik tu. Padahal kat luar orang sedang sibuk baca tahlil apa semua. Dia boleh sedang teks sebab marah tu, Farhan ni tertidur. Dan apabila Farhan ni sedar-sedar je, jam dah pukul 2 pagi dah. So Farhan ni bangun-bangun, dia gosok mata dia. Tadi kau main heboh dekat luar, dekat ruang tamu tu. Orang baca Yasin, ada bunyi saudara mara, pakcik-makcik menangis apa semua. Tapi sekarang senyap sunyi je. So Farhan ni dia capai telefon bimbit dia. Alah, patutlah dah pukul 2 pagi. Semua orang dah tidur lah kot. Tiba-tiba pula tengah macam tu, dia baru je nak sambung tidur dia balik. Alah, hai adik buat hal pula. Time ni nak rasa terkencing pula. Farhan ni siap boleh maki adik dia. Engkau ni kenapa time ni yang kau nak kencing? Alah, hai, pukul 2 pagi pula. Betapa malasnya dia nak pergi tandas tu. Sebab tandas dekat rumah atuk dia ni terletak dekat belakang rumah, dekat area dapur. So dia punyalah malas nak pergi. Dia boleh bebel, marah adik dia. Time ni lah yang kau nak kencing. Tapi nak tak nak, sebab dah tak tahan dah ni, dah hujung-hujung dah. Farhan ni pun bangun. Dan bila dia keluar, dia tengok saudara mara dia, sepupu dia semua. Tengah tidur beramai-ramai kat ruang tamu tu. Ada yang terbongkang, ada yang kaki bentuk Z, bentuk V. Ada pula tu pakcik dia yang Farhan ni sempat tengok. Astaghfirullahalazim. Kain pelekat yang sepatutnya duduk relax, kain pelekat dah liar dah. Dah sampai ke atas pula. Alah, nampak buntut pula. So dalam gelap-gelap tu sedang Farhan ni usah. Dia ternampak sepupu dia, si Jamil ni tadi. Farhan ni memang rapat sikit dengan Jamil ni. So terfikir pula, ni kalau aku kacau Jamil tengah tidur ni, sedap ni. So Farhan ni pun terpaksa lah melangkah beberapa orang untuk menuju ke sepupu dia, Jamil ni. Pada masa ni Farhan dalam otak dia dah tahu dah, ini dah lama tak kena sakat dengan aku ni. Sebab kebiasaannya Farhan ni dia memang suka betul bully si Jamil ni. Jadi waktu Jamil tengah lena tidur siap berdengkur, so Farhan ni pun dia pegang tangan Jamil ni, dia angkat tinggi-tinggi, lepas tu dia libas dekat adik si Jamil ni. Jadi bila dah libas kat situ, Farhan ni cepat tengok muka Jamil. Muka Jamil yang sedang lena tu dah berkerut dah. So bila dia tengok muka Jamil macam tu, dah memang senak dah. Dalam hati Farhan ni, senak lah tu. Amboi, lena sangat tidur, padan muka kau. Tidurlah lagi. So Farhan ni dia cepat-cepat pergi ke tandas. Sebab dia dah agak-agak terlupa dah. Aku nak buang hajat sebenarnya ni. So dah tak tahan sangat, dia lari terus masuk ke dalam tandas. Dia pun buanglah hajat dia, buang air kecil. Tengah dia strek tu kan, lagi sekali dia boleh dengar balik. Ini bukan bunyi air kencing aku ni, ada bunyi lain. Tapi bunyi itu datang daripada arah dapur. Pada masa ni Farhan ingatkan kemungkinan Jamil ni terbangun sebab dah senak tadi, mungkin haus pergi minum air lah kot. Kalau bukan Jamil pun kemungkinan pakcik ataupun makcik akulah. Jadi dia tak endah lah kan. Dia biar je lah. Dia lepaskan hajat dia. Dan sebaik saja dia keluar daripada tandas, dalam pemikiran dia, kemungkinan dia akan terserempak dengan sesiapa je lah yang tengah minum air. Tapi tidak guys. Di ruang dapur tu, dengan lampu yang tak terpasang, dengan gelap-gelap, Farhan ni dia tak nampak pun ada sepupu dia ke, pakcik ke, makcik ke. Keadaan dapur tu sunyi sepi je. Yang Farhan ni dengar hanyalah bunyi suara seakan-akan orang tengah hirup minuman. Berkali-kali Farhan ni dengar. Jadi disebabkan dia tak tahu daripada mana datang punca bunyi ni, nak cakap ada orang minum air, sekarang ni aku seorang je dekat dapur. Dah lah dapur ni tengah gelap. Tetapi Farhan ni dia boleh degil tu. Sepatutnya dia ikut je kata hati dia. Tak payah indah lah, baik aku masuk dalam bilik je. Tetapi disebabkan dia ni tak puas hati, dia nak juga cari punca tu datang daripada mana. Macam mana aku boleh dengar orang minum air tapi tak ada orang pun dekat dapur ni. Cari punya cari. Noh, tu dia. Selepas Farhan ni amati betul-betul bunyi tu datang daripada mana,
tak lain tak bukan, bunyi yang sedang dia dengar orang tengah minum air tu datangnya daripada arah bawah rumah atuk dia. Tempat di mana petang tadi atuk dia dimandikan dekat bawah rumah tu. So disebabkan tak puas hati, Farhan ni bila dia dengar, ini bunyi daripada bawah rumah ni. Siapa yang ada kat bawah rumah? Boleh terfikir pula. Padahal kepala otak kau dah pukul 2 pagi, Hanat. Dah memang tentu tak ada orang. Tak payahlah ambil pot. Tapi Farhan ni nak juga tu. Dia buka pintu dapur. Dia menuju ke bawah rumah. Dia suluh guna handphone Nokia dia tu. Dia suluh ke bawah rumah sebab dia nak tahu juga siapa yang sedang minum air kat bawah rumah ni. Manalah tahu pencuri ke? Manalah tahu Jamil ni tadi ke? Saja nak menakutkan dia. So dia pergi ke bawah rumah dalam kegelapan malam tu. Dekat sinilah gangguan tu terjadi. Dalam kegelapan malam tu korang boleh bayang dia suluh handphone Nokia, lampu bukannya macam torchlight, sama-sama je nampak. So dia suluh. First awal-awal dia suluh dulu ke reban ayam. Okey, tak ada. Dia nampaklah ayam 2-3 yang tengah tidur kan. So dia alihkan. Dia alih perlahan-lahan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dan sebaik saja dia suluh ke arah tempat mandian jenazah arwah atuk dia petang tadi, alangkah terkejutnya dia ataupun betapa takutnya Farhan ni, dia nampak ada sepasang kaki berwarna hitam. Sebab lampu tu dia tak cukup terang. So dia nampak ni macam kaki je. Tapi kaki siapa? Hitam berkilat-kilat. Lepas tu dengan tak pakai slipper. Jadi bila dah nampak kaki, Farhan ni pun dia pun suluhlah ke atas sikit. Okey, nampak pula lutut. Tapi apa lutut makhluk ni ataupun orang ni, dia macam kecil semacam je. Takkan dia tak pakai seluar kan? So Farhan ni pun ke atas lagi. Dan bila Farhan ni suluh ke atas, dia nampak orang ataupun susuk tubuh yang dia sangkakan orang ni bukanlah orang. Sebab lembaga ni mempunyai badan yang berbulu. Kaki macam kaki orang warna hitam, tetapi badan dia berbulu. Dan kepala makhluk ni cukup besar. Dia mempunyai satu kepala yang teramat besar. Mata berwarna merah, mulut yang cukup lebar, tengah tenganga, dan tangan lembaga yang kurus kering ni tengah buat apa? Tengah kaut air lebihan mandian jenazah tu, dan lembaga hitam ni tengah minum daripada air tu. Sebab itulah Farhan ni dengar seakan-akan ada orang tengah menghirup air. Bila nampak macam tu, Farhan ni pun dah terketar-ketar dah. Dia dah menyesal dah. Ya Allah, apa yang ada depan mata aku sekarang ni? Dan disebabkan cahaya tu tepat menyuruh ke arah muka lembaga ataupun makhluk hitam ni. Makhluk hitam ni perasan pula. Korang bayang situasi dia. Tengah syok-syok lembaga hitam ni minum air. Bila terkena cahaya tu ke muka lembaga ni, lembaga hitam ni secara perlahan memalingkan muka dia memandang tepat ke arah Farhan. Dan pada masa inilah tup-tup dalam sekelip mata sahaja Farhan jatuh pingsan. Sedar-sedar je Farhan ni dia tengok dia berada dekat ruang tamu rumah atuk dia, dan penuh ni saudara mara. Pakcik makcik ada, di samping dia ada mak dia, ada adik perempuan dia Diana ni, termasuk bapak dia. Dalam keadaan bingung tu, Farhan ni sempat pula tanya, apa yang jadi? Apa yang jadi? Sebab Farhan ni fikir dia bermimpi. Kemungkinan mimpi ngeri. Dia tak pernah sangka pun yang kejadian seram tu memang betul tengah berlaku kat dia. Dia dah pingsan, dia tak sedar yang dia pingsan. So waktu dia tengah bengong macam tu, mak dia pun dah menangis. Farhan okey tak? So adalah seorang pakcik Farhan ni, nama Pak Lah. Pak Lah ni cakap kat Farhan, Farhan, kau buat apa tidur kat luar rumah tu? Kau buat apa ni? Nasib baik pakcik jumpa kau time nak solat subuh tadi. Apa jadi? Lalu Farhan pun ceritalah kan yang dia nak pergi tandas pukul 2 pagi. Lepas tu dia terdengar ada satu bunyi kat bawah rumah, macam orang tengah minum air. So dia cerita apa yang berlaku kat pakcik dia Pak Lah ni. Dan Pak Lah pun menggelengkan kepala. Pak Lah ni bagi tahu Farhan, sebenarnya apa yang kau nampak tu Farhan, itu jin. Jin tu tengah minum air lebihan. Kan kita mandikan jenazah atuk kau petang tadi. Pak Lah pun
apa boleh lupa nak buang air tu. Sepatutnya tak boleh biar tu air mandian jenazah tu, saki-baki tu kena buang. Sebab air tu dikatakan memang jadi tempat kesukaan jin lah. Jin ke setan, benda yang jahat kotor ni, dia memang suka. Itu boleh memanggil. Dia minum dekat situ lah. So apa yang kau nampak tu, nasib baik seekor je. Kalau 2-3 ekor, Allahu Akbar, silap-silap kau kena rasuk. Dan itulah apa yang dikatakan oleh Pak Lah kepada Farhan. Lalu Farhan ni pun dia dah menggigil dah. Dia tak pernah sangka, ya Allah, dalam ramai-ramai orang, disebabkan sifat ingin tahu dia tu, akhirnya dia dah nampak dah seekor jin yang teramat menakutkan tengah minum air lebihan mandian jenazah. Dan air lebihan jenazah tu, ada juga Pak Lah katakan, sesetengah penduduk kampung, dia tak buang air tu. Sebab apa? Sebab nak buat perubatan. Ada yang percaya macam tu. Aku harap geng puaka yang follow lah. Dan ada juga yang menggunakan air lebihan mandian jenazah untuk proses membuka hijab mata kepada orang yang tak pernah nampak kan. Saya tak pernah nampak lah pocong, saya tak pernah nampak perempuan yang nak. Tolonglah buka mata saya. So air lebihan mandian jenazah itulah yang digunakan, akan disapukan ke mata pesakit tu. Dan sebaik saja pesakit tu dah disapukan dengan air mandian jenazah tu, ada orang percaya hijab mata dia akan terbuka. Dia boleh nampak benda-benda gaib, jin lah, pontianak, setan apa semua ni. Tapi wallahualam aku tak tahu betul ke tak lah. Tetapi apa yang diceritakan oleh Farhan adalah satu pengalaman yang dia tak boleh lupakan. Dan kejadian ni telah membuatkan Farhan ni trauma. Selepas daripada atuk dia meninggal tu, tak kisahlah saudara mara dia yang lain ke, sepupu dia ke, ada yang meninggal, mak bapak dia dah tahu dah, tak payahlah bawa Farhan. Farhan tinggal kat rumah je lah. Sebab kalau Farhan pergi, Farhan ni dia dah berubah. Dia jadi orang yang lemah semangat. Sikit-sikit je pensan, sikit-sikit je kena rasuk. Tak tahulah sebab apa. Kemungkinan disebabkan itu juga merupakan pengalaman pertama depan mata Farhan ni boleh nampak sesuatu benda ataupun sesuatu makhluk yang bukan daripada alam kita, tetapi daripada alam sebalik mata. Macam ayah ping. Tiba-tiba kan. So itu kejadian pertama lah. Kejadian kedua pula yang aku kongsi dengan korang, lebih kurang sama, tetapi kepada orang lain. Tak ada kena-mengena pun dengan Farhan ni, yang bernama Madi. Madi ni pun ada juga terkena gangguan sewaktu bapa dia meninggal dunia. Dan kejadian Madi ni bagi diri aku sendiri lagi menakutkan, lagi menyeramkan daripada kejadian yang menimpa Farhan. Apa yang berlaku? Aku kongsi dengan korang kisah kedua pada malam ni, kejadian seram yang dialami oleh Madi, guys. Kisah yang kedua ni pula dialami oleh Madi sewaktu dia tengah bekerja. Madi ni dia merupakan seorang pengurus syarikat yang cukup terkenal lah dekat KL lah, aku boleh katakan. So bila dah cakap pengurus tu, memang sibuk. Madi ni kejap meeting, kejap akan jumpa klien pula. Lepas tu, lepas dah jumpa klien, meeting pula lagi sekali. So aku nak bayangkan betapa sibuknya Madi ni. Nak lepak dengan kawan ke, nak dating ke, nak kahwin ke, sampai tak ada masa. Ini kan pula nak balik kampung jumpa mak bapak. Lagilah jarang sekali. Boleh dikatakan 3-4 bulan sekali barulah Madi ni pulang kat kampung. Kadang-kadang setahun tak balik. So tengah dia sibuk-sibuk menguruskan urusan kerja dia, telefon bimbit dia berbunyi. Ini mak aku. So Madi pun dia jawab lah. Dan alangkah terkejutnya dia sebab dia dengar dicorong telefon bimbit dia, mak dia sedang menangis. Madi! Madi! So bila dia dengar mak dia tengah menangis, hati seorang anak walaupun dalam kesibukan bekerja, jarang jumpa mak ayah, tetapi Madi ni sayang mak ayah dia. So bila dengar mak dia menangis, Madi ni risaulah. Bonda, nampak panggil bonda tau. Bonda, kenapa bonda? Bonda, kenapa bonda menangis ni? Cuba bagi tahu Madi, cuba bagi tahu Madi. Lalu bonda ataupun mak si Madi ni bagi tahu, bapa kau dah meninggal. Bapa kau dah meninggal. Terus gugur jantung si Madi, hancur berkecai. Kerja dia tadi hilang daripada pemikiran dia. Sekarang ni yang lebih penting adalah bapa aku. Bapa aku yang membesarkan aku dah meninggal dunia. Aku tak sempat jumpa dia. Aku tak sempat nak bawa dia pergi berjalan-jalan disebabkan aku terlalu sibuk bekerja. Wah, dramatik kan? So Madi ni dia jadi tak tentu arah, sehingga kan rakan sekerja dia yang lain
Dah perasan dah apa Madi muka sedih, apa Madi menangis. So adalah salah seorang rakan dia Effendi ni jumpa si Madi ni. Madi, apa hal ni Madi? Projek kita tak jadi ke? Tapi Madi cakap, bukan projek. Dia sepah kan, dia tolak semua fail ni. Effendi, bapak aku dah meninggal Effendi. So Effendi ni pun, ya Allah, patutlah Madi ni tak terurus, patutlah kelang kabut. Dan tak nak buang masa, Madi ni pun bagi tahu bos dia kena pulang ke kampung secepat yang boleh. Dikatakan bapak Madi ni meninggal dunia, dalam keadaan yang cukup tragis. Bapak dia nak pergi ambil air dekat telaga. Telaga tu pula letak dekat belakang rumah. So bapak dia ni pun sarunglah slipper, tuk tak berjalanlah kat telaga tu. So waktu tengah ambil air dekat dalam telaga tu, bapak dia tergelincir, lalu bapak dia terbenam, termasuk jatuh dalam telaga tu. Tetapi bukan mati lemas. Korang mesti bayang bapak dia mati lemas, sedang bapak dia berenang-renang untuk naik balik ke atas telaga tu. Rupanya bapak dia tak sedar yang dalam telaga tu ada seekor ular sawa. Ya Allah, datang mana pula ular sawa ni pun tak tahu. Ular sawa tu bila nampak ada seorang makhluk ataupun seorang manusia jatuh kat dalam telaga tu, ular tu pun zrap belit kaki bapak dia, serap tarik masuk ke dalam telaga tu, dan lemahlah bapak dia disebabkan ular sawa tu. Kalau tak, bapak dia boleh naik. Tapi kebetulan ada pula ular sawa. Yalah, musim-musim panas ni ular memang suka duduk dekat tempat-tempat sejuk apa semua kan. Dan yang jumpa jenazah ataupun yang jumpa mayat bapak dia adalah isteri dia sendiri, mak si Madi ni. Sebab apa lama sangat abahnya pergi ambil air telaga. Tengok-tengok dah terapung dah kat dalam telaga tu. So nak dipendekkan cerita, Madi ni pun memandulah kereta dia daripada Kuala Lumpur pulang ke kampung dia yang terletak dekat Perak. Dan sebaik saja sampai kampung dia, berlakulah drama sedih. Aku boleh bayangkan, aku sendiri dah merasai perasaan tu. Hargailah ibu bapa korang sementara masih sempat. So nak sambung cerita, bila Madi sampai saja tengok jenazah ayah dia sudah terbaring kaku di dalam rumah tu, Madi ni meminta ampun, meminta maaf kerana dia rasa bersalah sangat disebabkan dia terlalu fokus, terlalu dengan kesibukan mencari harta, menguruskan kehidupan dia. Dia terlupa bahawa dia ada mak ayah yang lebih penting daripada isi dunia ni. Duit tak mampu nak beli mak ayah. So Madi ni pun bersama penduduk kampung yang lain menguruskan jenazah ayah dia. Tetapi disebabkan ayah dia pada masa tersebut meninggal dunia, dah nak hampir senja, dah nak hampir malam dah. Jadi ustaz kat kampung tu cakap, Madi, kita tak boleh nak ke bumi ayah malam ni. Lagipun hujan renyai-renyai ni. Kemungkinan esok pagi, awal-awal pagi lagi, saya akan arahkan karya masjid kita untuk uruskan jenazah, untuk kebumikan jenazah ayah awak ni. So Madi ni tanyalah ustaz tu. Pada masa ni dalam keadaan tenang lah. Tak apa ustaz, saya faham ustaz. Yang penting jenazah ayah saya dapat diuruskan seberapa segera. Saya tak nak lambat-lambat. Kalau esok pagi, maksudnya jenazah ni kita letak dekat masjid lah ya. Tetapi ustaz ni cakap dekat Madi yang membuatkan hati Madi ni resah betul pada malam tu. Bila ustaz cakap, nak buat apa letak kat masjid? Tak payah. Nak buat apa? Ni, tinggal je kat rumah ni. Duduk je dekat ruang tamu. Tak apa, tak mesti masjid, Madi. Kat rumah awak boleh. Letak je jenazah ni, kan? Senang saudara mara awak nak jumpa kali terakhir ke, nak baca talqin ke, awak nak doakan untuk jenazah pun senang lah. Tinggal je kat rumah awak. Esok pagi, saya akan datang. Dengan orang-orang masjid akan datang dan kita selangsaikan kebumikan ayah awak ni. So Madi seakan-akan tak percaya. Alamak, aku bajet letak ayah aku jenazah ni dekat masjid. Tak pernah sangka kenapa nak kena letak kat rumah. Bukannya Madi ni tak suka, bukannya Madi ni rasa yang bapak dia ni membebankan. Tapi korang kena tahu, Madi ni dia ada satu perangai, dia ada satu benda yang cukup menakutkan dia. Madi ni tak suka tengok cerita-cerita hantu. Sebab bila dia tengok cerita-cerita hantu, dia
mula terbayang-bayang, dia mula takut. Kalau nak diikutkan, bila bapa Madi ni meninggal, inilah majlis ke bumi yang pertama Madi pergi. Kawan-kawan baik dia, kawan-kawan saudara mara apa semua, kalau meninggal dunia, Madi ni takkan pergi. Sebab apa? Sebab dia takut. Dia memang lemah semangat. Tengok jenazah je pingsan. Tengok jenazah je pingsan. Bapa dia meninggal ni pun dah 3-4 kali dah pingsan. Mak tak pingsan, dia pingsan. So bila ustaz cakap tinggal je kat rumah, Madi ni dah gelabah dah jadi tak betul dah. Tapi ditenangkan oleh saudara mara dia yang lain, termasuk mak dia cakap. Mak dia cakap kat Madi ni, Madi, janganlah macam ni. Mak tahu kau ni daripada kecil lemah semangat. Tapi ni bapak kau. Kau tak patut lemah semangat macam ni. Nangis, sikit nangis. Tak dapat kawal ni. Kan suami yang dah hidup selama berpuluh tahun meninggal dunia, jatuh telaga, kena belit pula dengan ular sawa macam tu. Siapa yang dapat tahan? Jadi Madi ni pun, apa pilihan yang dia ada? Tak apalah, aku nak takut nak buat apa? Ini bapak aku sendiri. Belum jadi pocong pun lagi. Tak ada orang kafan pun lagi. Just tutup je dengan kain. Okeylah, tak apalah. Aku rasa aku okey. Madi ni cuba tenangkan dia. Dan dia pun duduklah di samping ayah dia. Boleh dikatakan sepanjang malam tu membaca Yasin berulang kali, doakan ayah dia supaya Allah ampunkan segala dosa. Dan selepas dah penat membaca Yasin, Madi ni pun keluarlah kejap, pergilah ke halaman rumah tu, lepaklah bersama 2-3 orang saudara dia, termasuk sepupu dia, hisap rokok, minum air kat situ. Tiba-tiba adalah salah seorang budak yang merupakan anak kepada pakcik dia, anak saudara lah aku boleh katakan, datanglah dekat Madi ni. Kecil je budak lelaki. Lepas tu bagi tahu Madi, Abang Madi. So Madi pun bila tengok, Allah, kenapa ni Atan? Atan nak apa? Mak Madi, Atan lapar. Atan nak nasi. Atan nak makan nasi. Marah pula budak ni. Madi pun, senyap sikit boleh tak? Apa yang menjerit-jerit ni? Atan, mana ada nasi kat sini? Kalau Atan nak nasi, tu Atan pergi mak Leha depan ni. Nasi semua ada kat sana. Atan pergi sana lah. Dan tanpa buang masa, Atan ni pun pergilah kat rumah mak Leha tu, ambil nasi, ayam lah, segala apa lauk semua. Dia bawa lah pinggan mangkuk dia, duduk dekat Madi ni, makan kat situ. So waktu Atan ni tengah makan nasi, Madi ni tengah berborak lagi, seokok. Kali ni Madi dihampiri oleh pakcik dia, salah seorang pakcik dia, Pakcik Rahmat. Pakcik Rahmat ni datang je kat Madi. Bila Pakcik Rahmat ni nampak Atan tengah makan, Pakcik Rahmat terus marah. Bukan marah Atan, marah si Madi ni. Madi, kenapa yang kau biarkan Atan makan kat sini? Kan semua orang berkumpul kat rumah Mak Leha tu. Kalau nak makan kat sana. Atan, pergi sana. Lalu Madi pun terkejut lah. Kenapa Pakcik Rahmat? Tak apalah budak ni. Atan bukan buat apa pun. Makan je. Tapi Pakcik Rahmat cakap, engkau ni makan je. Engkau ni tak hormat ke kat ayah kau? Ayah kau tu terbaring dalam rumah tu tau. Mana boleh? Kampung sini bukan macam kat KL tau. Sini adalah cara dia. Hormatlah. Mana boleh? Tak pernah lagi tau penduduk kampung ni makan depan jenazah. Tak boleh Madi. Kau jangan. Kang nanti apa-apa berlaku, siapa nak tanggung? So bila Madi ni nampak Pakcik Rahmat ni begitu marah kepada Atan ni, kan, padahal budak ni makan je pun. Apa yang kau menggelabah sangat ni? Aku tak faham. Apa yang kau marah sangat ni, kan, Pakcik Rahmat ni pun. Tapi Madi ni malas nak berbetak. Tak apalah, dia pun, Atan, jomlah ikut Abang Madi, kita makanlah kat rumah Pakcik Leha ni. Biarlah Pakcik Rahmat tu, alah biasalah. Kan tak dapat jadi ketua kampung, nak kecoh pula. Sempat juga peli Pakcik Rahmat ni. Sebab bagi Madi, merepek lah. Ada pula percaya benda-benda kurafat, benda-benda pelik macam ni, tak boleh makan depan jenazah lah apa. So Madi ni pun teman lah Atan. Lepas dah selesai makan apa semua, dah pukul 12 lebih, Madi ni pun sambunglah naik untuk sambung baca Yasin, sedekahkan doa untuk ayah dia. Dan sedar tak sedar, dah penat, dah berulang kali kan, mata pun dah berat. Yelah, daripada tempat kerja pulang ke kampung, tak sempat berehat. Sedar tak sedar, Madi ni pun dah dibuai mimpi. Surah Yasin yang dia pegang dekat tangan dia dah terjatuh ke bawah. So Madi ni waktu dia tidur, jam pun dah beranjak ke pukul 3 suku pagi. Madi ni dikejutkan dengan satu bunyi yang agak kuat.
daripada arah dapur. So Madi ni bila dia buka mata, dia tengok dekat sebelah dia, mak dia pun dah tertidur dah, mungkin kepenatan. Dan boleh nampak juga beberapa saudara mara pun dah tertidur. Ada yang dah masuk dalam bilik, ada yang tidur duduk, ada yang tidur baring. Tapi tak ada seorang pun yang terjaga disebabkan bunyi ni seakan-akan Madi seorang je yang boleh dengar. Bunyi orang tengah selongkar sesuatu dekat area dapur. Memang kuat. Madi pun pelik juga. Aku seorang je ke dengar? Macam mana mak aku yang lain-lain pakcik aku ni boleh lena tidur? Pada aku kuat bunyi ni. Memang bunyi orang tengah selongkar lah. Macam selongkar nak cari barang macam tu kan. Tuntang kat dapur tu. So disebabkan ada perasaan ingin tahu, Madi ni pun berdirilah bangun menuju ke arah dapur. Terpaksa melalui ayah dia lah, jenazah ayah dia yang tengah terbaring kat ruang tamu tu. Madi ni pun pergilah ke arah dapur. Dan bila Madi ni pergi ke arah dapur, dia dapati dapur tu gelap. Tetapi dekat bahagian sinki, dia boleh nampak ada satu susuk tubuh lelaki yang sedang duduk mencangkung. Dekat bawah sinki tu dan tengah selongkar seakan-akan tengah mencari sesuatu. Jadi bila Madi tengok, Madi tegur. Pakcik, tengah buat apa pakcik? Pakcik cari apa ni gelap-gelap? Kalau ya pun pasanglah lampu. Tetapi belum sempat Madi ni nak pasang lampu, timbul pula lagi satu perasaan. Kejap. Jangan pasang lampu Madi. Sebab kau kena fikir, siapa pula yang gila nak pergi selongkar tong sampah kat bawah sinki tu? Dan kalau betul saudara mara aku pun, kenapa tak pasang lampu? Kenapa duduk kat dalam gelap tu? Jadi Madi ni pun tak jadi nak pasang lampu kat dapur tu. Dia seakan-akan berjalan mengundur secara perlahan-lahan ke belakang. Tetapi mata Madi ni, dia tak boleh nak memandang ke tempat lain. Seakan-akan dah terpaku dah. Memandang je susuk tubuh yang seakan-akan seorang pakcik tua tengah duduk mencangkung sambil meratah makanan, tulang-tulang ayam yang ada dekat dalam tong sampah tu. Dan susuk tubuh lelaki ni, bila Madi perhatikan betul-betul, memang menakutkan. Lelaki yang duduk mencangkung ni mempunyai sepasang kaki yang besar, yang teramat panjang, sehingga apabila makhluk ni duduk mencangkung, lutut dia melebihi kepala dia sendiri. Dan lembaga ni mempunyai satu badan yang teramat bongkok, sehingga kan badan makhluk ni, Madi boleh nampak tulang-tulang belikat dah mula timbul dah dekat belakang badan makhluk ni. Dan makhluk ni tengah sakan makan tulang-tulang ayam. Jadi tanpa lengah masa, Madi pun patah balik, duduk di tempat dia. Dia tak berani nak kejut mak dia. Dalam keadaan yang teramat menggigil, Madi cuba tutup mata dia. Dia baca saja apa yang dia tahu. Sebab pada masa tu, Madi teramat takut. Dia dah boleh rasa seluruh kaki dia, seluruh badan dia dah mula kebas. Peluh sejuk dah mula berjurai-jurai jatuh dah. Jadi sewaktu mulut Madi ni kumat kamit membacakan Al-Fatihah, Alik Bata, apa saja yang dia tahu, badan dah menggigil dah ni. Tiba-tiba dia terdengar satu suara. Madi baca apa tu? Nanti jangan bagi tahu orang tau. Aku datang pun sebab aku lapar. Ingat Madi, jangan bagi tahu orang tahu aku makan tulang ayam kat dapur tu. Jangan bagi tahu. Sebaik saja Madi dengar suara yang cukup garau cakap dekat dia, jangan bagi tahu sesiapa aku datang, Madi secara tiba-tiba menjerit seakan-akan dirasuk, seakan-akan histeria lah. Lalu mak Madi dah terbangun, pakcik-pakcik tadi yang tidur dah terbangun, cuba tenangkan Madi ni. Sebab ini ayah kau meninggal ni. Apa hal Madi ni pukul 3 pagi menjerit, tiba-tiba dah histeria. Tapi mak dia tahulah ini mesti ada sesuatu jadi ni. Lepas dah berjaya tenangkan Madi apa semua, mak dia tanyalah dia apa yang berlaku. Tetapi Madi ni hanya mendiamkan diri. Madi ni tak berani nak bagi tahu mak dia. Sebab apa? Sebab dia masih takut lagi.
lembaga tu dah pesan kat dia, jangan bagi tahu sesiapa aku datang. Dan bila Madi tak berani nak bagi tahu mak dia, Madi ni pun menipu lah. Madi ni cakap lah dekat mak dia, oh tak ada mak, Madi semalam tertidur, mimpi ngeri. Sebab itulah Madi mungkin kepenatan sangat kot. Jadi mak dia pun percayalah, okey lah, kau ni macam-macam lah Madi kan. Dan keesokan harinya, sewaktu penduduk kampung termasuklah orang masjid datang nak uruskan jenazah ayah dia ni, telah berlaku sesuatu yang cukup riuh pagi tu dekat ruang dapur. Saudara mara termasuk mak si Madi ni jadi pelik. Sebab dekat dapur tu bersepah dekat lantai tulang-tulang ayam, sisa-sisa makanan bersepah-sepah dekat dapur tu. Jadi saudara mara si Madi ni dah bising lah, apa benda ni? Ya Allah, anak siapa yang pergi selongkar tu sampah ni? Habis semua, kotor lah. Dah lah pagi ni, banyak lagi urusan kita nak kena buat. So bila Madi dengar macam tu kan, pakcik-makcik dia dah pok-pek membebel kat dapur tu, Madi pun hanya mampu mendiamkan diri. Padahal dia tahu tu dalam fikiran dia, dia masih boleh gambar kan, dia masih boleh bayangkan lagi. Malam tadi adalah satu lembaga yang Madi ni pun tak tahu apa, telah datang ke rumah dia dan makan sisa-sisa tulang ayam yang ada kat dalam tong sampah. Sebab itulah pagi ni semua sisa-sisa tu bersepah kat dapur. Dan disebabkan itu barulah Madi teringat, patutlah Pakcik Rahmat dah pesan dah, jangan sesekali apabila ada orang meninggal dunia, jangan makan depan jenazah. Tak elok. Sebab kalau kau makan depan jenazah, ada orang cakap nanti jenazah tu lapar, nanti malam-malam dia minta makanan. Kau tahu tak? Bila Madi teringat balik kata-kata Pakcik Rahmat, adakah makhluk ataupun pakcik tua yang meratah, yang selongkar tulang-tulang ayam daripada tong sampah tu, adakah itu bapa dia yang telah meninggal dunia? Kemungkinan itu merupakan Corin, pendamping bapa dia sendiri yang tengah lapar disebabkan nampak Atan ni makan nasi. Sebab itulah Corin bapa dia selongkar tulang-tulang ayam tu. Pisang Mat. Alhamdulillah, nasib baiklah urusan ke bumi semua Madi yang buat. Dia kuatkan semangat dia. Dan Madi ni menjadi juga seorang anak yang berguna, berjasa juga kepada bapa dia, memandikan arwah bapa dia siap ke bumi lagi. Dan itulah pengalaman yang dialami oleh Madi untuk kisah yang kedua ni. Dan aku tak tahu, Allahualam, jangan percaya kemungkinan itu adalah kata orang lama-lama kan. Tak elok lah makan depan jenazah kan, nanti jenazah lapar. Mungkin bukan sebab jenazah lapar, yalah takutlah kalau makan nasi depan jenazah ke kan, dah elok-elok jenazah tu baring, kau berjalan-jalan nasi tu terjatuh lauk pauk dekat atas jenazah, dah tak kesusah nanti. Mungkin sebab tu. Tapi orang lama-lama ni suka menakutkan kita kan. So itulah dua kisah yang aku kongsi dengan korang pada malam ni. Dan kisah ketiga adalah kisah pendek, kejadian yang aku sendiri alami. Apa dia? Apa yang Zaf alami ni? Ada juga ke? Hello, ada, okey. Tapi tak adalah seram sangat, pendek je. So tunggu aku minum air dulu. Aku akan kongsi dengan korang kisah pendek, kejadian seram yang Zaf sendiri alami, guys. Pengalaman yang Zaf alami memang cukup menyeramkan. Adalah satu hari tu, waktu tengah edit video lah, dalam pukul 9 malam macam tu, tiba-tiba perut boleh lapar pula. So bila perut lapar ni, fikir kat rumah pun tak ada apa, takkan nak makan Maggi, takkan nak makan nasi ke apa malam-malam kan. Dan bila dah fikir, sedap juga kalau perkena roti canai ni. So Zaf pun tak ada fikir banyak, naiklah lift, turunlah ke bawah. Nak pergi beli roti canai lah, barulah sedap sikit. Kalau tak nak edit video tu, alamak, malasnya lah. So waktu turun kat basement tu, tiba-tiba bila lift terbuka je, hidung Zaf ni boleh tangkap satu bau. Bau kapur barus memang kuat gila, memang menyucuk dalam hidung ni. Jadi bila bau kapur barus, dalam fikiran Zaf dah tahu dah, ikut pengalaman dekat rumah Kajang dulu, kalau bau kapur barus tak lain tak bukan, ini mesti pocong ni. So Zaf pun bila keluar je lift, bulu roma dah meremang, pandang ke kiri, pandang ke kanan,
kan. Lepas tu bau kapur barus tu masih kuat lagi, tak lengah masa lah, terus lari kat kereta, pergi beli roti canai, lepas tu balik, makan roti canai, sambung edit. Mungkin sebab lapar kot, tak tahulah, tapi bau kapur barus tu memang kuat gila. Dan yang lagi menyeramkan, balik-balik je waktu makan roti canai tu, sekali aneh tu tak kasih kari, tak ada kari. Ya Allah, roti canai kosong. Hendak roti canai tu makan dengan gula.